Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersiaran bersama TV1. Pastinya anda bersama saya Syuhaimi Muhammad pada malam ini untuk rancangan pra-bajet. Jadi pada malam ini bermula semalam sebenarnya pra-bajet telah pun bermula dengan rancangan dalam bahasa Inggeris dan hari ini kembali dalam rancangan pra-bajet untuk bahasa Melayu sehinggalah nanti pada hari Ahad nanti. InsyaAllah itu akan kami bawakan selepas membawa pembentangan bajet itu sendiri secara langsung melalui TV1 dan TV2 dan juga post bajet selepas itu. Baik, dalam meneliti setiap kali pembentangan bajet, ya, pastinya isu-isu pembangunan manusia, masyarakat, institusi dan yang penting tentang pembangunan negara sentiasa diberikan tumpuan dan mencirikan tuntutan dan juga perkembangan tamadun manusia setiap zaman. Dan isu pembangunan yang dihadapi oleh sebuah negara dan bangsa tak dapat dipisahkan dalam usaha untuk menyediakan bahan-bahan tenaga manusia yang lengkap dengan pendidikan serta pula berkeupayaan menerima cabaran-cabaran pragmatis. Jadi untuk episod pertama pra-bajet pada malam ini, saya akan membawa perbincangan dalam mencernakan isu peluang pekerjaan khususnya secara tak langsung, juga akan mengatakan soal pekerja berinovasi yang menjadi pemacu kepada transformasi. Jadi itu seperti biasa juga kami akan buka talian untuk anda hubungi 03-2282-9062 03-2282-9062 untuk bersama saya dan juga tetamu yang telah pun bersedia. Jadi sebelum saya memperkenalkan tetamu, apa kata kita saksikan dulu 10 pekerjaan pilihan yang menjadi pilihan pastinya untuk rakyat Malaysia. Kita saksikan. Jadi pakar bedah itu antara pilihan utama bagi rakyat Malaysia, dan bila bercakap tentang peluang pekerjaan dan pasti yang paling hampir dengan kementerian yang menjaga pekerja-pekerja majikan, pastinya Kementerian Sumber Manusia atau ringkasnya KSM yang ditubuhkan sebagai kementerian yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan dan pembangunan dasar-dasar kerajaan berhubung dengan kebajikan pekerja dan kepentingan majikan. Dan hari ini dapat kita saksikan sebenarnya perubahan dibuat demi mengekalkan kerelevanan fungsi Kementerian Sumber Manusia dari semasa ke semasa, daripada pelan strategiknya, kemudian dari segi pembentangan bajetnya, dan setiap kali dalam rancangan Malaysia yang dibentangkan ada juga menyentuh tentang pembangunan sumber manusia dan juga modal insan. Dan pada malam ini tajuk yang kami bawakan dalam pra-bajet 2017 pastinya telah saya kongsikan tadi, iaitu peluang pekerjaan, dan talian saya kongsikan sekali lagi, ini yang tertera ya, nombor taliannya anda boleh hubungi kami seperti talian yang tertera. Dimaklumkan ada sedikit pertukaran nombor di situ. Baik, jadi bersama saya pada malam ini terus saja saya memperkenalkan, saya cukup besar hati kerana Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Sumber Manusia, hadir pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri. Sama. Awal pagi tadi di Parlimen, ya, ada satu isu yang dijawab. Mungkin kita boleh lihat sikit isunya pagi tadi, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sejiwa. Terima kasih, saudara Suhaimi. Pagi tadi kita berbicara tentang satu insiden yang berlaku di sebuah kilang di Perak yang melibatkan gas klorin. Jadi kita di bawah Kementerian Sumber Manusia, kita di bawah DOS ni, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, kita ada dua akta yang mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang pertama ialah akta kilang dan jentera, dan yang kedua ialah akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebenarnya kita banyak akta dalam kementerian ini. Semua jabatan yang ada di bawah kita ini ada akta-akta tertentu untuk melindungi pekerja. Jadi apabila insiden ini berlaku pada beberapa bulan lepas, gas klorin ini telah
keluar daripada kilang berkenaan. Hasil daripada gabungan dua bahan kimia yang sudah pun saya sebutkan, di sini tak saya sebutkan. Dan ini boleh memberikan kesan kepada kesihatan pekerja kita. Termasuklah petugas-petugas di kilang berkenaan. Cuma kalau kita lihat kemalangan insiden yang berlaku itu tidaklah serius dan tidak ada kemalangan jiwa yang terjadi. Namun demikian sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab, kita amat serius, amat prihatin. Sebab itulah di samping kita melaksanakan akta-akta ini, kementerian kita di bawah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan khususnya membuat pemeriksaan sepanjang masa di kilang-kilang ataupun industri-industri yang melaksanakan apa juga projek yang melibatkan pekerja. Mana kita bertanggungjawab kepada pekerja swasta ini. Jadi ini peranan kita. Ya, baik. Jadi sebenarnya itu tadi sedikit sebanyak ya penjelasan Datuk Seri juga tentang soalan nombor 4 yang diajukan di Dewan Rakyat pada awal pagi tadi, di mana soalan daripada Batu Gajah minta Menteri Sumber Manusia menyatakan pendirian kerajaan mengenai kilang kimia Malaysia Sino Chemical Industries yang berhad di Bukit Merah ya, yang memberikan laporan lengkap mengenai kejadian pembocoran gas klorin. Jadi Datuk lah pun Datuk Seri juga malam ini menjelaskan seolah-olah dalam bersama YB juga pada malam ini, Datuk Seri ya. Apapun fokus kita adalah tentang prabajet. Jadi untuk bajet kali ini, bajet keberapa Datuk Seri berada di Dewan Rakyat juga? Saya bersama di Kerajaan Dewan Rakyat sejak 2004. Maknanya 2004. 3 penggal. Saya ada di Parlimen. Dan dalam perhatian saya, bajet yang disediakan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri, biasa bentangkan oleh Perdana Menteri, setiap bulan Oktober biasanya, memanglah ke arah membela masa depan rakyat dan membangunkan negara. Jadi saya rasa masyarakat tidak perlu gusar, terlalu bimbang. Kerana kerajaan sentiasa bertanggungjawab. Kepimpinan Yang Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Najib dan negara keseluruhannya, memang kita menjadikan bajet untuk kepentingan rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah negara. Masalah membangunkan ekonomi negara dan mewujudkan hubungan antara bangsa dan sebagainya. Jadi ini peran. Dan kita melihat juga Datuk Seri dalam Kementerian Sumber Manusia ni dia mementingkan 3 pihak ya, tripartite solidarity ya, itu yang dipegang, iaitu pihak majikan, pekerja dan juga pihak kerajaan. Dan saya juga melihat dalam pembentangan bajet ya, kerajaan memberikan fokus kepada ketiga-tiganya sekali. Win-win situation kepada pihak pekerja, majikan dan juga pihak kerajaan itu sendiri. Dan yang paling penting sekarang kita lihat apa yang dibentangkan dulu di Dewan Rakyat ketika pembentangan bajet adalah tentang gaji minimum. Ya, dan ia telah pun mula dilaksanakan. Jadi untuk tahun ini sejak pelaksanaannya diwajibkan. Jadi apa responnya Datuk Seri? Sebelum saya pergi kepada ulasan tentang gaji minimum, suka saya maklumkan bahawa negara kita sekarang mempunyai 14.5 juta workforce ataupun tenaga kerja, sumber tenaga kerja. Ya. Daripada 31 kurang lebih juta penduduk negara kita. Jadi maknanya ramai. Kemudian bagi kementerian kita bertanggungjawab lebih kepada pekerja-pekerja swasta, pekerja awam di bawah sektor kerajaan dan pekerja swasta bawah tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia. Jadi gaji minimum ini adalah salah satu mekanisme yang dibentuk oleh kerajaan bagi kita nak menggalakkan pekerja tempatan datang bekerja. Kita ada lebih kurang 400,000 agaknya penganggur lebih kurang, plus minus saya tak boleh berikan setepat ini kerana ini kadang-kadang berubah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kadang-kadang mereka dah layak bekerja tapi mereka belum sedia untuk bekerja, antara faktornya, dan adalah yang lain-lain. 400,000 lebih kurang penganggur. Namun demikian kadar pengangguran negara kita ialah 3% lebih saja. Masih lagi di dalam kategori guna tenaga penuh. Bagi ILO, negara-negara yang kadar penganggurannya 4% ke atas dianggap negara yang tidak guna tenaga penuh. Kita alhamdulillah masih guna tenaga penuh. Sebab itulah kita nak menggalakkan supaya masyarakat negara kita, anak-anak muda kita yang dah ada ruang untuk bekerja, kita ada lebih kurang penduduk yang bekerja lebih kurang 14 juta yang layak bekerja ya, yang layak bekerja. Maknanya dalam lingkungan bekerja. Maksud saya umur lingkungan bekerja. Jadi kita kenapa harus kita beriakan pengangguran berlaku? Kenapa tidak kita menarik pekerja-pekerja anak-anak muda kita datang ke depan untuk bekerja dan rebut peluang yang ada di negara kita. Kerana kita diisi oleh tidak kurang juga pekerja asing yang mendapat manfaat dan sebagainya. Mereka membawa wang negara kita pulang ke negara masing-masing yang cukup besar. Jadi kenapa harus kita biarkan perkara ini berlaku? Saya tidak nafikan bahawa pekerja asing ini perlu. Memang kita masih perlukan mereka. Tetapi ini adalah buat sementara. Dan kita harap pengisian harus dilakukan oleh
pekerja tempatan. Dan anak-anak muda, saya minta rebutlah peluang yang ada di negara kita. Ya, mengenai pekerja asing, ada isu susulan yang akan saya bangkitkan di mana dikatakan bahawa pekerja asing ini mengambil ruang, mengambil peluang pekerja tempatan. Itu saya ketepikan dahulu, Datuk Seri. Dan kita melihat juga dari segi pembentangan bajet terdahulu dan mungkin juga dalam pembentangan bajet 2017 ni pasti akan disentuh juga tentang pekerja berkemahiran tinggi. Ya, perkara ini bukan perkara baru dan statusnya sehingga kini, ya, sebab saya melihat daripada Pelan Strategik Kementerian Sumber Manusia, kemudian di bawah pelan-pelan yang lain, di bawah jabatan-jabatan di Kementerian Sumber Manusia juga memberikan tumpuan kepada pendidikan berprestasi tinggi kepada pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Jadi statusnya sehingga kita dah nak menjelang juga ke tahun 2020, Datuk Seri. Saya nak ambil kesempatan ucapkan terima kasih banyak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib dan juga kerajaan. Kerana akhir-akhir ini, kebelakangan ini, kita memberikan perhatian kepada pendidikan vokasional dan teknikal. Kalau dulu ibu bapa dan masyarakat menganggap bahawa anak mereka yang cemerlang dalam akademik, dalam UPSR, SPM, STPM dulu, akal betul pun di TRI sekarang ataupun STPM, dianggap itulah kecemerlangan yang diperoleh oleh anak-anak mereka. Sebenarnya hari ini persepsi ini telah berubah. Di mana negara-negara maju, bilangan ataupun kadar pekerja mahir mereka tinggi, lebih daripada 40%, 60%. Kita hari ini hanya ada 28%. Sebab itulah kerajaan mensasarkan pada tahun 2020 tidak kurang 35% pekerja negara kita mesti terdiri daripada pekerja mahir. Sebab itulah kerajaan melalui bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada tahun lepas umpamanya. Bagi kita nak meng-upskill ataupun reskilling, meningkatkan kemahiran ini melalui PSMB, macam rancangan bersyarat 10 tak silap saya hanya 500 juta. Tapi bagi rancangan bersyarat 11, PM Perdana Menteri menganggarkan lebih kurang 1 bilion disediakan untuk peluang-peluang kemahiran, meningkatkan kemahiran ini. Jadi saya kira kalau inilah kesedaran yang diperolehi, dilakukan oleh ibu bapa masyarakat dan juga kesedaran yang dilakukan oleh kerajaan. Saya rasa tidak ada sebab kita tidak boleh mencapai sasaran 30% pekerja mahir pada tahun 2020. Jadi kemungkinan dalam bajet yang akan datang, pembentangan pada hari Jumaat ini akan disentuh juga tentang TVET ini, pekerja berkemahiran tinggi dari segi jangkaan, Datuk Seri. Saya jangka gitu. Dan saya yakin bahawa setiap kali bajet dibentang oleh Perdana Menteri, walaupun ada sedikit kadang-kadang ketidakpuas hati sebahagian orang, tidak boleh memuaskan semua orang. Kita tidak boleh memuaskan diri kita 100%. Mesti ada kekurangan. Kadang-kadang kekurangan itu menjadi cabaran kepada kita untuk kita berkembangkan pada masa akan datang. Tetapi umumnya, bajet yang dibentangkan biasanya ialah bajet mesra rakyat, mesra negara. Untuk kita membina masa depan rakyat dan masa depan negara. Dan bagi pihak Kementerian Sumber Manusia sendiri, saya yakin sebenarnya dah ada perancangan juga, ya, dari segi pendekatan yang akan diambil untuk mendapatkan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Jadi institusi-institusi latihan sedia ada, institusi pendidikan sedia ada di bawah Kementerian Sumber Manusia. Mungkin akan ditambah juga selepas ini sebagai perancangan atau cukup dengan sedia ada? Kita dah ada. Kita ada beberapa institut latihan perindustrian di negara kita. Kita ada ATEX, Advanced pusat latihan yang lanjutan kepada LP. Kita ada juga pusat latihan yang lain. Yang mana pusat-pusat latihan ini menempatkan peserta yang telah pun dipilih untuk mengikuti latihan-latihan kemahiran. Dan saya juga memberikan sokongan atau mengucapkan terima kasih banyak kerana bukan sahaja kementerian kita yang terlibat dalam kemahiran ini, tetapi kementerian-kementerian lain. Sebab itu kita ada di bawah kementerian kita Jawatan Kuasa Majlis Kemahiran Kebangsaan, yang saya sendiri sebagai pengusinya. Dan ini adalah gabungan di antara kementerian-kementerian. Kementerian Kerja Raya, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Wanita, Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi dan banyak lagi agensi-agensi lain yang terlibat. Yang secara khususnya kita fokus untuk melahirkan tenaga mahir dalam berbagai bidang. Jadi ini peranan yang harus dan saya juga difahamkan sebenarnya Datuk Seri memang cukup dekat, ya, bila mana kita mencatatkan tentang pekerja berkemahiran tinggi itu dekat dengan lebih kepada core business Datuk Seri sebagai, dan orang kata Datuk Seri, orang yang lahir pada 1 Januari ni, Datuk lahir pada 1 Januari kan? Orang yang lahir pada 1 Januari ni berprestasi tinggi, bercita-cita tinggi dan tekun. Jadi komitmen Datuk Seri sendiri untuk sektor yang lebih menjurus kepada pekerja berprestasi tinggi sini. Apa pendekatan Datuk Seri? Sebab itulah saya meletakkan pendidikan adalah harta yang paling mahal untuk setiap manusia. Manusia tidak akan berubah kalau tidak ada ilmu pengetahuan. Kita boleh mengubah kita ke arah yang senang, bahagia, kita mesti ada ilmu.
Ya. Sebab itu ini pun dah pesan oleh Nabi kita ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa nakkan kebahagiaan kesenangan dunia mesti ada ilmu. Ya. Barang siapa nak kebahagiaan kesenangan di akhirat mesti ada ilmu. Wa man arada huma, kalau hendakkan kedua-duanya sekali, kita mesti ada ilmu. Sebab itulah ilmu ini penting. Kalau kita ingin mengubah masyarakat, human resource, manusia di negara kita, maka kita mestilah beri mereka sebanyak mana ilmu yang boleh kita beri. Termasuklah dalam bidang-bidang kemahiran yang kita kendaki. Ya, baik, ada juga yang saya belajar di sini pada malam ini. Baik, Datuk Sri berada di Kementerian Sumber Manusia sebagai Timbalan Menteri Sumber Manusia dah 3 tahun, ya, bermula 2013. Dan pasti sebelum ini Kementerian Sumber Manusia juga dah mempunyai perancangan terdahulu. Dan sebelum ini, dalam usaha langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Sumber Manusia untuk melahirkan modal insan yang berdaya tahan, berinovasi, untuk memacu transformasi. Kata kunci ini transformasi. Pelbagai program juga telah pun dikenalkan. Sebagai contoh, sistem latihan dual nasional. Sejauh mana juga program ini juga ditekankan setiap kali dalam ucapan bajet sebelum ini. Kejayaannya, Datuk Sri? Alhamdulillah, kita mendapat sambutan yang cukup baik. Sebab itulah semasa saya menjadi ahli parlimen biasa, Saudara Suhaimi, saya merasakan tanggungjawab mungkin memastikan bagaimana kampung saya ataupun kampung di kawasan saya dibangunkan, masyarakat dibantu, pendidikan dipertingkatkan dan sebagainya. Tapi bila saya menjadi Timbalan Menteri Sumber Manusia, orang bertanya dengan saya, apa bezanya Datuk peranan yang harus? Saya kata apabila saya masuk ke Kementerian Manusia, saya rasa beban saya cukup besar untuk saya fikir. Apakah kita sebagai Timbalan Menteri ataupun berada di Kementerian Manusia ini, kita boleh memastikan bahawa manusia yang ada di negara kita, 30 juta, terutamanya para pekerja, kita boleh pastikan bahawa mereka menjadi pekerja yang cukup cemerlang untuk negara kita. Cemerlang dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, dari segi spiritualnya dan sebagainya. Jadi ini kombinasi yang harus ada kepada pekerja kita. Kita tidak boleh menjamin kalau mereka baik dari segi fizikal, kalau tidak baik dari segi mental, tidak boleh juga. Mentalnya bagus, tetapi spiritualnya tidak bagus. Dia tidak boleh, sebab itu kadang-kadang berlaku masalah integriti dan sebagainya. Jadi kesempurnaan ini mesti ada. Okey. Baik Datuk, dalam kita mengatakan tentang peluang pekerjaan untuk bajet 2017 ini, pastinya juga pihak Kementerian Sumber Manusia juga mempunyai satu indikator dalam menetapkan ciri-ciri pekerja yang berinovasi itu sendiri. Sebelum kita melihat peluang-peluang pekerjaan yang akan disediakan oleh pihak kerajaan, ciri-ciri pekerja yang berinovasi sendiri yang ditetapkan oleh kementerian sendiri bagaimana? Kita sudah tentu kita tidak nak menjadi pekerja yang hanya popular di negara kita. Kita nak menjadi pekerja yang bukan sahaja standard kampung, istilah orang pemain kampung, standard nasional, dan dalam masa yang sama kita nak dedahkan supaya standard pekerja kita di peringkat antarabangsa. Sebab itulah hari ini kita ada melibatkan diri dalam ASEAN Skill Competition umpamanya. World Skill Competition. Alhamdulillah, baru-baru ini mungkin lepas ini saya boleh perpanjangkan sedikit. Kita telah menjadi tuan rumah pada ASEAN Skill Competition 2016 di Maib baru-baru ini. Dan kita bersaing dengan 10 buah negara Asia. 2014 kita menjadi naik johan. Kali ini kita menjadi champion, di mana daripada 25 penyertaan kita dalam bidang-bidang ini, kita telah mendapat 22 pingat emas. Dan insyaAllah kita akan bersaing di peringkat antarabangsa. Dan lepas saya menjadi ketua kontijen ini, saya harap kita akan buktikan pada negara dan dunia bahawa anak Malaysia juga tidak kurang hebat untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Okey, jadi apa pun yang diberikan sebenarnya adalah berdasarkan peluang dan ruang yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan dalam melahirkan pekerja-pekerja yang berinovasi ini. Jadi selepas ini tumpuannya pastinya kita akan berikan tentang peluang pekerjaan dalam bajet 2017 semuanya selepas ini, dan talian telefon juga kami buka. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama Prabajet 2017. Bajet 2017 bakal dibentang pada Jumaat ini, dan tentunya harapan negara ialah pembangunan dan khususnya kerancakan pengangkutan serta peluang pekerjaan yang semakin meningkat. Jadi bersebut berkenaan dengan peluang pekerjaan ini, tentunya graduan bakal menantikan peluang yang tinggi dan juga melahirkan pekerja yang mahir.
Bidang pengangkutan semakin rancak dilaksanakan di negara kita dan antaranya seperti pelaksanaan MRT yang melibatkan kawasan Sungai Buloh dan juga Kajang. Ia bercerita berkaitan dengan MRT Corp yang telah pun diberi mandat untuk melaksanakan projek ini. Bersama dengan saya iaitu Encik Zainuddin Ismail, merupakan pengarah strategik sumber manusia MRT Corp. Baik, Encik Zainuddin, kita terus tanya saja. Berkenaan dengan tentunya tumpuan utama pembentangan bajet 2017 ini adalah jaminan kerja itu sendiri. Mungkin pada pandangan awal, tumpuan ataupun jaminan kerja di negara kita ini bagaimana? Adakah agak sukar ataupun mungkin peluang pekerjaan itu banyak? Okey, kita lihat dengan keadaan pasaran global sekarang, kebanyakan pelabur tidak mula menarik pelaburan mereka. Tetapi apa saya lihat sekarang ialah inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan dengan mengadakan projek-projek besar yang berteraskan rakyat. Iaitu contohnya MRT Corp sendiri. Sebabnya bila dibuat projek berteraskan rakyat ini akan menjana ekonomi, di samping juga ia akan menerbitkan beberapa peluang, banyak peluang pekerjaan. Encik Zainuddin, walaupun pihak kerajaan telah pun banyak mengeluarkan inisiatif untuk melahirkan ataupun memberi peluang pekerjaan, namun jumlah pelajar yang menganggur juga ada ataupun boleh dikatakan semakin meningkat. Mungkin faktor utamanya apa dia? Faktor pelajar gagal mendapat pekerjaan ada dua faktor. Pertamanya ialah kita tengok perubahan landscape ekonomi yang berlaku di negara ini. Memang dahulunya adalah contoh dulu keperluan untuk pelajar daripada graduan IT begitu tinggi, cukup ramai. Tapi bila keperluan itu kurang, jadi kita nampak ramai pelajar yang graduan IT gagal dapat pekerjaan. Jadi kita perlu lihat sama ada apa yang diperlukan oleh pihak universiti atau pihak majikan perlu berkolaborasi untuk apa yang diperlukan oleh majikan ataupun pasaran pekerjaan dengan melihat keperluan tersebut. Jadi kita boleh nampak bagaimana jumlah pelajar yang graduan yang ada dapat memenuhi keperluan pekerjaan yang ada di tanah air. Okey, baik, Encik Zainuddin. MRT Corp juga, dengan ada pelaksanaan MRT Corp ni, tentunya juga peluang pekerjaan itu banyak diberikan kepada graduan khususnya. Mungkin melalui pelaksanaan projek ini, bagaimana MRT Corp memberikan peluang pekerjaan ini khususnya untuk graduan tempatan kita yang mencari pekerjaan ataupun memerlukan kemahiran dalam bidang yang diperlukan. Di MRT ada beberapa inisiatif yang dijalankan. Contohnya sejak 2012 kita ada program iaitu MRT Young Engineers Program. Kita ambil graduat daripada teknikal ataupun kejuruteraan untuk diambil dan diberi latihan. Dan kedua kita ada MRT Young Entrepreneurs Program di mana mereka ini diberi latihan yang kemudian setelah tamat latihan diberi peluang untuk mendapat beberapa pekerjaan di MRT. Pandangan pakar menyatakan bahawa kebanyakan majikan pada waktu ini tidak membuat keputusan untuk mengambil pekerjaan sehinggalah akhir tahun nanti. Jadi Encik Zainuddin juga dan juga mewakili MRT Corp sebagai boleh katakan majikan juga, pandangannya berkenaan dengan kenyataan pakar yang dikeluarkan. Okey, sememangnya majikan melihat keadaan ekonomi. Mereka ada perancangan perniagaan. Pada pendapat saya mereka mengambil sikap tunggu dan lihat sekiranya keperluan ada dikuatiri sekiranya mereka mengambil tengok pekerja akan mengakibatkan lambakan pekerja dan terpaksa membuat pengurangan pekerja. Tetapi di MRT pengambilan pekerja ini berdasarkan kepada keperluan projek. Kami lihat projek, kami lihat sekiranya ada keperluan untuk sesuatu jawatan tu kami akan ambil. Tapi pengambilan pekerja kami ada prudent hiring. Jadi sekiranya perlu dan tidak ada tenaga yang dalam yang sedia ada untuk melakukannya, maka kami ambil. Jadi semuanya based on project. Kalau tak ada, kami tak ambil.
Baik, Encik Zainuddin, semua soalan sudah terjawab dan saya pun mengucapkan terima kasih Encik Zainuddin dan juga mewakili MGCOP. Jumpa lagi. Baik, terima kasih Redwin. Saya menunggu masa je untuk Redwin berada bersama saya selepas ini dan mungkin mengganti tempat saya pada malam ini. Apa pun sebenarnya ya, ada beberapa isu Datuk Seri yang telah pun dibangkitkan. Tapi saya nak pilih dahulu tentang keadaan ekonomi semasa, dan Datuk Seri sendiri ya pada 4 Mei yang lalu ada menjawab pemberhentian bekerja paling tinggi sepanjang 2015 dalam sektor keuangan, insurans, dan kita juga ada terdengar dalam sektor minyak juga ya, pemberhentian bekerja. Jadi kebimbangan, adakah perkara ini akan berlarutan untuk 2017? Dia secara umum, oleh kerana kita terlibat dengan world market, market antarabangsa. Sudah itulah apabila keadaan ekonomi dunia terjejas dengan sendiri, tidak boleh lagi, kita tak boleh lagi daripada negara, dan sudah memberi kesan kepada negara kita. Sebab itulah kerajaan saya kira mengambil langkah-langkah, berbagai langkah untuk berusaha bagi memulihkan pencapaian ekonomi kita. Kan saya berasa bangga kerana beberapa hari lepas PM memaklumkan, atau 2 hari lepas, bahawa kadar pertumbuhan kita pada tahun lepas agak baik, 5%. Mungkin pada tahun ini mungkin 4 point something. Itu tertakluk pada ekonomi dunia dan sebagainya. Saya nak berikan sikit pandangan tentang perkara ini. Oleh kerana kita tidak boleh lagi daripada keadaan ekonomi negara, tetapi keadaan dunia, tapi maknanya bagi kita sebagai pekerja mesti mencari jalan bagaimana kita boleh bersedia untuk menghadapi ini semua. Umpamanya kalau kita lihat di bandar-bandar, Cik Suami, anak-anak kita hidup selesa. Saya tengok makan tempat-tempat yang cukup hebat sebagainya. Jauh berbanding dengan semasa saya kecil dahulu. Tak sempat melihat makan-makanan. Sebab itulah apabila kita berhadapan dengan keadaan ekonomi yang agak genting ini, kita mesti merancang bagaimana kita harus menggunakan pendapatan yang ada pada kita. Jadi kalau biasa kita agak belanja mewah, mungkin kita agak kawal sikit perbelanjaan kita. Satu sudut dalam konteks pekerjaan saya lihat, dari segi kemahiran, kita di Malaysia ini kita hanya melibatkan sektor kemahiran hanya 25 sektor sahaja. Sedangkan apabila kita pergi ke world standard, international ataupun world skill competition, lebih daripada 50 kemahiran dipertandingkan. Maknanya separuh sahaja kemahiran yang ada di negara kita. Sedangkan kemahiran-kemahiran ini sebenarnya diperlukan oleh manusia. Kenapa negara membangun, negara maju, mereka ada lebih daripada 50 bidang-bidang kemahiran pekerjaan yang ada. Sedangkan kita hanya 25. Inilah cabaran yang harus kita rebut. Jadi saya dah terlibat 2 kali dalam World Skill Competition ini. Itu cabaran yang cukup besar yang perlu kita ketengahkan di negara kita. 25 sektor saja berbanding 50 di peringkat dunia. Dan pastinya ya, inilah yang perlu dihadapi oleh graduan kita, Datuk Seri. Dan dalam merebut peluang pekerjaan, kebimbangan untuk graduan-graduan mengisi kekosongan di dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Sebab itulah di sini datang kreativiti dan inovasi. Umpamanya saya ambil contoh. Di World Skill Competition di Sao Paulo, Brazil tahun lepas, sektor ataupun bidang landscaping dipertandingkan antarabangsa. Tetapi di negara kita tidak lagi. Sedangkan keperluan peralatan, kemudahan-kemudahan bahan-bahan mentah di negara kita cukup banyak. Kenapa tidak kita cuba inovasikan ataupun kita cuba kreatifkan bidang ini dan kita dapat lahirkan pakar-pakarnya, kerana keindahan taman, keindahan pinggir rumah semua diperlukan oleh orang, oleh masyarakat. Sedangkan kita tidak bersedia untuk ini. Inilah peluang-peluang yang harus direbut oleh anak-anak muda kita. Baik, Datuk Seri. Encik Muhammad Amin di talian ya, dari Pulau Pinang. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Muhammad Amin, ringkas dan padat soalan atau pandangan Encik Muhammad Amin? Okey, saya ada beberapa pandangan, tetapi saya lebih kepada 2 soalan. Ya, silakan. Ya. Yang pertama mengenai tentang hala tuju pendidikan dengan market segment. Yang mana hari ini kita lihat pendidikan mengeluarkan graduan-graduan daripada bidang skill learning ni. Kemudian pasaran tidak dapat dipenuhi. Dipenuhi. Dia mismatch management there. Because
yang kita lihat sekarang ni, bagaimana kita nak memastikan budak-budak yang keluar daripada ILP, IKBN, EdTech dan semua pusat-pusat kemahiran ni dapat mempraktiskan atau utilize all the knowledge yang dia orang dapat tu dengan pasaran di luar. Ya. Sebab saya lihat banyak yang mereka belajar tetapi bila di luar mereka buat kerja lain. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi saya punya pertanyaan kepada Timbalan Menteri kita, saya nak tanya, hari ini dalam keadaan ekonomi yang begitu penat, banyak majikan-majikan telah mengambil langkah mengurangkan kos perbelanjaan dengan memberhentikan pekerja-pekerja yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Ya. Jadi sekarang ni mereka lebih suka kepada pekerja-pekerja yang berpenghasilan rendah, yang mana mereka rasa tidak akan meningkatkan kos tapi malah menambah produktiviti dalam perniagaan mereka. Ya. Jadi apa yang saya nak tanya di sini, bagaimana nasib pekerja-pekerja yang telah dibuang tadi akibat mungkin mereka tidak dibuang ataupun diminta berhenti. Tetapi akhirnya sekarang ni mereka nak cari kerja balik susah. Okey, baik. Sebab gaji mereka dah tinggi, mereka nak dapat balik tengah gaji itu susah. Baik, terima kasih. Jadi sekarang ni minta Perdana Menteri dah. Dan pandangan saya tadi, saya nak bagi satu lagi pandangan mengenai Menteri kita tadi kata, yang saya landscape tu semua, saya rasa hari ini kita boleh create a lot of opportunity. Ya. Melahirkan sediakawan ataupun graduan-graduan. Tetapi akhirnya market demand tu perlu dikaji. Okey. Sebab saya rasa kalau Baik. setakat mengeluarkan sahaja tetapi market tidak memerlukan, itu tidak mendatangkan faedah. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Encik Muhammad Amin. Assalamualaikum. Ya, dengan pandangan dan juga dua soalan yang diajukan. Yang pertama tadi tentang hala tuju pendidikan. Ya, kalau pada satu ketika dahulu juga Datuk Seri kita melihat tawaran dibuka kepada mereka yang mengambil sains komputer. Semua mengambil sains komputer. Tapi akhirnya kerana terlalu ramai, jadi peluang tu juga tipis. Jadi bagi ILP, IKBN, EdTech ni pula, mereka dikurniakan ataupun diberikan pendedahan kepada pendidikan-pendidikan di dalam mengikut silibus-silibus. Tapi pasaran di luar mungkin agak sukar. Ya? Jadi bagaimana Datuk Seri? Saya pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Amin kerana dia agak terbuka, ikhlas untuk memberikan pandangan kepada kerajaan, kepada kementerian kita. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran dunia pekerjaan hari ini. Oleh kerana keadaan ekonomi dah agak memang mencabar, jadi mau tak mau kita terpaksa hadapi ini semua. Tentang pelajar-pelajar ILP, EdTech dan sebagainya yang belajar dalam bidang katalah elektronik umpamanya. Kemudian bila keluar dia cari tempat lain kerana mungkin tak ada tempat. Sebab itulah hari ini kerajaan cuba bukan sekadar memberikan asas latihan kemahiran kepada anak-anak, tapi kalau kita nakkan supaya dipertingkatkan lagi kadar kemahiran itu dan akhirnya mereka boleh pergi ke ruang-ruang yang ada lebih tinggi daripada sepatutnya yang ada di bawah ini. Jadi ini antara faktor yang diberikan sokongan oleh kita lah. Sebab itulah Kementerian Sumber Manusia memberikan perhatian dalam perkara ini. Sebab itulah dalam konsep awal tadi tripartite filosofi itu. Maknanya pekerja, majikan dan kerajaan mesti bersama. Kita bagi kementerian dan kerajaan sudah tentulah kita tidak nak melihat pekerja-pekerja diberhentikan. Tapi kadang-kadang majikan oleh kerana mereka terpaksa berhadapan dengan senario yang agak mendesak, mau tidak mau mereka terpaksa memberikan pekerja mereka. Dan di sinilah timbul juga isu tak kala keadaan ekonomi yang tadi kata Encik Muhammad Amin tenat, itu kata Encik Muhammad Amin tapi dari segi ekonominya kita berada dalam keadaan yang kukuh lagi. Warga asing yang dikatakan curi peluang kepada pekerja tempatan. Apa senario sebenarnya? Ini antara yang biasa saya ambil perhatian serius. Awal-awal tadi saya dah sebutkan kenapa kita harus benarkan pekerja asing berada terlalu ramai di negara kita. Saya tidak katakan bahawa anak kita malas, tak nak bekerja, tapi mungkin sebahagian persepsi itu ada pada anak-anak kita. Sebab oleh kerana mereka rasa mereka selesa di rumah bersama ibu bapa. Kalau mereka tak bekerja pun mesti makan hadir makan kerana ibu bapa akan menyediakan makan di rumah.
Tetapi kenapa harus kita biarkan pekerja asing ramai bekerja di negara kita? Walaupun pekerja asing ini sebenarnya untuk sementara. Kita berikan perhatian ataupun kebenaran pada asasnya pada pekerja asing ialah kerja-kerja di bidang-bidang 3D ni. 3D job dipanggil. 3D job ni maknanya kalau istilah buruhnya, pekerjaan yang agak berat, kasar, bahaya dan sebagainya. Kotor, Menjadi kotor, dirty, dangerous dan juga difficult. Yep. Kerja buat bangunan umpamanya. Kerja di lombong, ini kerja-kerja yang bahaya. Jadi ini yang biasa diambil oleh pekerja asing. Tapi kalau kita lihat realitinya, kerja-kerja yang biasa pun ada pekerja asing. Alasan yang setengah diberikan oleh majikan kerana payah nak dapat pekerja tempatan. Yeah. Saya yakin dua perkara ini mungkin ada kebenarannya. Yang pertama memang susah didapati, tak nak majikan terpaksa mencari pekerja asing. Yang keduanya mungkin ada sebahagian anak-anak kita berasa masih selesa. Sebab itulah antara langkah yang harus diambil, kalau disebutkan oleh Saudara Muhammad tadi, kita mesti pastikan mencari jalan bagaimana tindakan serius yang kita ambil untuk kita pastikan supaya peluang-peluang pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja asing ini kita isi dengan pekerja kita. Dan kebergantungan kita sebenarnya kepada pekerja asing. Adakah kita memang memerlukan dan dari segi dasar pula bagaimana? Ya, saya sebutkan tadi bahawa kita masih perlukan sebahagian tempat. Tapi tidak semua. Sebab itulah kalau ikut dasar kita sebenarnya ada kebenaran pada pekerja asing ini pada sektor-sektor tertentu saja. Ataupun bidang-bidang pekerjaan tertentu saja. Bukan semua. Jadi yang lain-lain itu sepatutnya direbut oleh pekerja-pekerja kita. Anak-anak kita. Saya pernah mencadangkan supaya kita buat suatu exercise khas untuk menarik, menggalakkan anak-anak muda itu supaya diberikan semangat, berikan kesedaran, berikan jati diri yang benar-benar di hati mereka bahawa ini negara saya yang mewah, yang penuh dengan kekayaan. Kenapa harus saya tidak rebut kekayaan yang ada di negara kita? Dan kenapa harus kita berikan kepada orang lain? Ya. Okey. Jadi Datuk Sri menyebut tadi tentang 3 sektor yang 3D tadi. Ya. Jadi di sini saya rasa dalam sektor 3D ni juga menawarkan pulangan yang cukup lumayan sebenarnya. Dan di sinilah pengaliran wang tunai kita keluar dari segi ekonominya. Jadi pihak kerajaan sendiri, Kementerian Sumber sendiri perlu mengambil usaha supaya anak tempatan sendiri berminat kepada sektor 3D ini. Jadi bagaimana pendekatan yang akan diambil? Sebab itu sekarang ni kita mencari jalan bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran. Kemahiran. Kalau umpama saya ambil contoh, welder, pengimpal ini, dianggap kerja yang kotor, yang kasar sebagainya. Sebab itulah kalau pengertian 3D di peringkat ILO antarabangsa dunia menjadi pengimpal dasar laut adalah dianggap macam 3D kerana terlibat dengan kerja berisiko tinggi. Tetapi hari ini keadaan teknologi cukup moden, sophisticated. Maknanya apa juga biasanya risiko yang ada kadang-kadang kita boleh atasi dengan teknologi moden yang ada pada hari ini. Jadi, sebab itulah pengimpal dasar laut pendapatan mereka cukup besar. Tapi kita jangan dengar insiden-insiden yang berlaku kerana kita ada teknologi moden yang boleh mengelakkan daripada insiden-insiden berlaku. Jadi peluang ini harus direbut. Dan kita sebagai kerajaan, sebagai kementerian bertanggungjawab, kita nak galakkan, kita nak pentingkatkan kemahiran ini. Supaya bukan setakat nak welding besi-besi biasa saja, tetapi jadi welder kepada projek-projek oil and gas yang besar-besar dan sumber pendapatan cukup besar untuk mereka. Dan saya kerap kali juga melihat Datuk Seri dalam pembentangan bajet direncanakan, malah pihak Kementerian sendiri merencanakan penubuhan jawatan kuasa penempatan pekerja tempatan juga ditubuhkan. Tapi saya agak skeptikal dengan hasil kalau dikatakan satu jawatan kuasa penempatan pekerja tempatan telah ditubuhkan. Hasilnya, jadi bagaimana? Adakah memang telah berjaya dalam menukar persepsi kepada satu-satu pekerjaan itu? Saya ambil contoh, bila kita menjadi tuan rumah pada ASEAN Skill Competition baru-baru ini, saya agak terperanjat. Daripada 100,000 pengunjung yang kita sasarkan, kita telah mendapat lebih daripada 100,000 pengunjung. Cara saya ini bukan senang untuk kita menarik minat manusia kepada kerja-kerja yang tidak boleh dilihat oleh akal kita. Kemahiran, suatu perkataan yang susah kita nak gambar. Tapi kalau kita duduk seni, muzik dan sebagainya, mungkin tergambar terus dan mungkin menjadi minat dan sebagainya. Bukan saya nak kecilkan muzik, kita perlukan muzik, kita perlukan hiburan. Tetapi untuk mengubah persepsi ini cukup susah. Sebab tu hari ini
Saya beritahu, pagi tadi saya bersama dengan anak-anak pelajar saya, Form 6 di Maran. Saya beritahu mereka, walaupun anda mungkin gagal mencapai dalam STP umpamanya, tapi tidak bermakna anda telah kecewa di hujung jalan. Kerana banyak lagi orang yang berjaya di negara yang maju, mereka berjaya kerana mereka terlibat dalam kemahiran ini, bidang-bidang kemahiran yang memberikan pulangan cukup besar dari segi kehidupan mereka. Kenapa harus? Jadi benda ini yang harus kita tanam kepada ibu bapa, kepada anak-anak supaya rebut peluang yang ada. Okey, baik. Seorang pemanggil sebelum kita berhenti rehat. Jadi di talian, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Sulaiman. Encik Suhaimi. Ya, saya. Ya. Teruskan Saya pandangan nak soalan. tanya dua perkara nombor satu. Ya. Ringkas dan padat, Encik Sulaiman. Yang berhormat Timbalan Menteri, baru ni KSN ada bagi statistik. Daripada 180,000 minta jawatan kerajaan, hanya 383 kalau tak silap saya yang berjaya. Jadi yang baki itu apa nak jadi? Dia orang ni akan jadi pengundi. Kita kena ingat. Pilihan raya dah dekat. Kalau dia orang tak ada kerja, ini masalah. Yang keduanya, program SLIM ni, Skim Latihan Satu Malaysia ni, apakah jaminan dia orang ni diserapkan dalam jawatan? Pasal saya tengok sekarang ni memang SLIM ni memang kerajaan tengah usahakan ni untuk mengeluarkan kerajaan yang lah berkebolehan. So ini ada dua soalan saya. Terima kasih Encik Sulaiman. Jadi Encik Sulaiman, untuk jawapan Encik Sulaiman kita akan jawab selepas kita kembali dari berehat untuk seketika. Jadi kembali selepas ini dalam Prabajet 2017. Jangan ke mana-mana. Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Sumber Manusia masih lagi bersama saya, dan sebentar tadi sebelum kita berhenti rehat, dua soalan digantungkan oleh pemanggil kita Encik Sulaiman. Jadi Datuk Seri, jawapan Datuk Seri yang pertama tadi agak menarik juga. Orang kata bajet ini adalah bajet pilihan raya. Jadi kalau peluang-peluang pekerjaan tidak diberikan, mungkin ini memberi kesan. Sebenarnya ikhlas saya katakan. Saya sebelum saya menjadi ahli politik pun, saya sebagai pegawai kerajaan. Sama ada waktu pilihan raya, waktu tidak pilihan raya, hampir pilihan raya atau tidak, bajet kerajaan adalah seperti mana yang kita sebutkan awal tadi. Ialah untuk membela rakyat, membangunkan negara dan memajukan keseluruhannya, termasuklah peringkat antarabangsa dan sebagainya. Jadi persepsi itu biasalah. Bila dekat pilihan raya, mesti ada orang menganggap bahawa kerajaan akan buat bajet untuk pilihan raya. Sedangkan bajet itu setiap tahun ada. Jadi pada saya ini satu yang tidak cantiklah untuk kita lakukan. Begitu juga saya kembali kepada soalan yang disuarakan oleh Encik Sulaiman tadi. Apa yang disuarakan Encik Sulaiman tadi ialah dalam public sector, sektor awam. Kita ada berapa juta pekerja sektor awam. 1.6 something, 1.6. Kita ada lebih kurang 6 juta untuk pekerja swasta. Sebab itulah ini satu lagi perspektif yang harus kita lihat. Saya dulu begitu. Semasa saya bekerja, saya merasa kalau saya tidak bekerja dengan kerajaan, maknanya habislah masa depan saya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ramai pekerja-pekerja yang bekerja di swasta ini, pendapatan mereka cukup lumayan. Ya, cukup baik. Bahkan berbanding dengan sebahagian daripada kita, lebih baik daripada kita. Lebih baik pada Timbalan Menteri dan sebagainya. Sebab itu ini satu persepsi. Walaupun betul yang disebutkan oleh Encik Sulaiman, tetapi kita ada ruang sektor swasta ni, peluang pekerjaan yang masih ada kosong. Umpamanya saya nak sebut sikit di sini. Sehingga 15 September 2016, kita ada lebih kurang 9 sektor pekerjaan. Kita ada 168,640 peluang pekerjaan. 7,000 adalah kekosongan aktif siswazah. 161,556 ialah bukan siswazah. Jadi ini antara perkara-perkara yang harus kita buat sikit perubahan supaya anak-anak kita, ibu bapa jangan fikirkan apabila tidak dapat interview di pejabat kerajaan maka seolahnya kita tak ada ruang untuk hidup. Sebenarnya kalau kita tengok negara maju, mereka tidak bergantung semua pada kerajaan, tetapi mereka rebut peluang-peluang yang ada. Allah beri kita rezeki dunia ini di mana saja kita boleh cari makan. Yang penting kita berusaha dan kita InsyaAllah kita boleh berjaya. Dan untuk soalan yang kedua tadi, inilah dia Datuk Seri, jangan bagi harapan kepada rakyat
khususnya dalam program skim latihan Satu Malaysia ni. Ya, sebab saya juga mendengar bahawa sesiapa saja yang diterima mengikuti program ini seolah-olah ditawarkan untuk diserapkan dalam pekerjaan berkenaan. Adakah ini benar ataupun ia hanya sebagai memang satu skim latihan sahaja? Ya. SLIM ni atau skim latihan Satu Malaysia ni ia bawah EPU dan bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan kita bersama dengan EPU dan Jabatan Kementerian lain, kita ada emboss kita. Maknanya kita asas tim, kita bekerja, kita mencari jalan bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran pekerja-pekerja ini. Dan bagaimana kalau kita lihat ada syarat yang kita berikan. Apabila sesuatu institut latihan swasta umpamanya melatih anak-anak kita dalam bidang-bidang itu, kita syaratkan mesti mencari ruang supaya mereka diberikan kerja. Inilah antaranya dipanggil train and placement. Latih dan tempatkan. Sebab itulah dalam ingatan saya program-program yang kita buat. Macam semalam saya ada bersama dengan satu kumpulan training provider swasta ini. Yang menyediakan latihan untuk anak-anak muda kita, wanita dan sebagainya, dan mereka terus mencari jalan bagaimana untuk memberikan pekerjaan kepada anak-anak ini. Jadi sebab itulah saya rasa kita harus terbuka sedikit, dan kita harapkan bila kerajaan memberikan ini soalnya sekalanya kerajaan akan pastikan untuk kerja kita. Sebenarnya di luar sana ada lagi kerja-kerja yang boleh kita perolehi. Jadi dalam sektor pekerjaan juga melihat kekurangan yang ada pada pekerja-pekerja, khusus kepada graduan-graduan yang fresh graduate ini. Dan saya yakin juga di bawah NBOS, ya, pihak Kementerian Sumber Manusia juga ada kerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, malah dengan institut latihan yang lain. Jadi untuk membina satu modal insan sumber manusia yang betul-betul berkualiti, apa yang akan diberikan? Mungkin disentuh juga dalam bajet 2017 ini, Datuk Seri? Seperti saya sebutkan di awal tadi, sebab itulah untuk kita lahirkan seorang modal insan ini mestilah sihat, selamat daripada beberapa sudut. Yang pertama, mestilah sihat fizikal dia. Yang kedua, sihat mental dia. Dan yang ketiga, sihat spiritual dia. Mana kombinasi antara tiga komponen ini saya rasa akan boleh membentuk satu personality yang baik termasuk dari segi pekerjaan. Pokoknya kalau spiritual dia tinggi mungkin. Kalau dia tidak dapat bekerja dengan kerajaan, dia tidak jadi kecewa. Kerana sebenarnya di sana ada lagi rezeki yang disediakan oleh negara, oleh majikan, oleh Allah, oleh Tuhan sebagainya untuk kita cari. Walaupun mungkin orang kata, Datuk bolehlah bercakap kerana Datuk ada kerja. dan itu biasa realitinya. Tapi maknanya ini harus kita sedar. Sebab itulah kita nakkan supaya modul-modul dalam latihan-latihan kemahiran ini kita sediakan bukan setakat untuk mereka tahu bagaimana nak membaiki kereta, bagaimana kemahiran, tetapi mereka tahu juga bagaimana bahawa melalui membaiki kereta itu mereka akan tahu bahawa mereka mendapat rezeki, dan rezeki daripada Tuhan, pada Allah SWT, dan mereka bersyukur kepada Tuhan dengan rezeki itu, dan akhirnya mereka boleh membina kehidupan yang baik. Dan mungkin di sinilah tiba masanya untuk kerajaan, Kementerian Sumber Manusia lebih komited dalam usaha program penyesuaian pekerjaan mungkin? Ya. Kita antara, sebab itu saya sebutkan, antara kekosongan yang kita dapatkan lepas ini ialah kekosongan yang kita kena melalui Job Malaysia yang di peranan mainkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi satu lagi aspek bagaimana kita nak mencari ruang, nak mencari supaya anak-anak kita rebut peluang kerja ni, kita nak manfaatkan UTC yang ada sekarang ni, suami. UTC yang Urban Transformasi Center ataupun pusat transformasi bandar ini yang cukup berfaedah, yang menempatkan berbagai-bagai jabatan di suatu tempat yang memudahkan rakyat. Kita nak gunakan ini untuk kita jadikan pusat bagaimana kita nak mengadakan job fair umpamanya. Dalam bulan November ini kita akan jalankan program ini di beberapa 10 UTC di negara kita. Dan kita menjangkakan sebanyak 18,000 kerja kosong akan dapat kita sediakan. Jadi ini peluang-peluang ini harus direbut. Kita akan bermula di Terengganu, kan seluruh negara kita akan buat. Itu dan, kalau di peringkat bandar. Di luar bandar? Di luar bandar kita buat juga job fair ni. Kita turun bukan setakat di bandar tetapi di bandar. Umpamanya baru ini saya buat yang agak luar biasa daripada orang lain. Kita buat train and ride. Kita naik kereta api daripada Kuala Lumpur,
Di situ kita dah lancarkan satu kempen job fair di stesen kereta api. Kita pergi ke Perak, kita ke Kedah dan di Perlis. Dan melalui 300 lebih majikan juga dah dapat menyediakan peluang-peluang kerja yang lebih kurang 15,000 di seluruh negara. Dan saya tengok cukup berkesan. Jadi kita nak peranan ini bukan sahaja dimainkan oleh Kementerian Sumber Manusia, bahkan masyarakat harus sedar. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada portal kita, Job Malaysia. Inilah antara portal yang boleh memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk mencari pekerjaan dan kalau boleh kita dapat matchkan melalui berbagai program termasuklah Temubuka Terbuka, Kanebo Kerjaya, Temubuka Terbuka, Bara Kerjaya dan mungkin khidmat nasihat yang boleh kita beri kepada anak-anak supaya bagaimana mereka boleh membina, mencari peluang pekerjaan melalui peluang-peluangnya. Sememangnya untuk tempoh sejam ni terlalu banyak juga perkara untuk kita sentuh dalam hal peluang pekerjaan ini, Datuk Seri. Antara lain adalah untuk OKU sendiri. Fokus yang akan diberikan Kementerian Sumber Manusia kepada golongan kurang upaya ini? Ya, kita ada. Kita ada skim untuk golongan kurang upaya. Seperti mana juga kita sediakan untuk wanita. Bahkan kita lihat sekarang wanita banyak yang kepakaran, kemahiran dan pengalaman wanita yang tersembunyi, yang berada di rumah. Kerana apa? Sebahagian wanita kadang-kadang mereka fikirkan bahawa apabila mereka berkeluarga, hidupan keluarga mesti diutamakan. Lantas walaupun mereka degree, ada master, ada PhD, ada sebagainya profesional, tetapi mereka tidak bekerja. Ini satu kerugian kepada kita. Sebab itulah melalui kementerian kita, Kementerian Wanita dan sebagainya, kita telah cuba mencari jalan bagaimana kita nak ambil balik kemahiran, pengalaman yang ada pada wanita di rumah-rumah ini untuk bekerja, sama ada di rumah mereka sendiri melalui sistem pekerjaan yang kita berikan, dan juga mungkin sistem waktu anjal bekerja yang sesuai untuk wanita ini. Ya, jadi banyak juga ya fokus dalam peluang-peluang pekerjaan ini, malah pekerja-pekerja kita yang berada di luar negara juga perlu dibawa balik dalam usaha untuk membangkitkan lagi ekonomi. Dari segi inisiatif-inisiatif untuk bajet, adakah mungkin akan ditambah baik juga untuk 2017 dari segi pandangan Datuk? Saya rasa agak confident, yakin. Kerana memang kalau kita lihat nampak Perdana Menteri punya pemikiran bagaimana dia nak aktifkan lagi, martabatkan lagi UTC umpamanya. Kemudian bagaimana nak pertingkatkan lagi TVET punya sistem pendidikan. Maknanya Perdana Menteri dan kerajaan telah nampak bahawa kita mesti menjurus ke satu era baru, bukan sekadar akademik tetapi kepada vocational dan technical. Jadi harapan bajet untuk hari Jumaat ini dari sudut sebagai seorang rakyat Malaysia sendiri, Datuk Seri, bagaimana? Saya harap positif positif. Dan insya-Allah untuk faedah rakyat dan negara kita semua. Baik, jadi terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama dengan Prabajet pada malam ini, dan pasti kita akan nantikan juga ya pembentangan bajet pada hari Jumaat pukul 3 petang secara langsung melalui TV1 dan juga TV2, dan ia antara lain ya akan menyentuh juga tentang kos sara hidup, dan di sinilah juga peluang pekerjaan ini mampu mengubah ya senario dari segi sara hidup yang nyata, memberikan kesan utama kepada ekonomi isi rumah itu sendiri, dan ini juga mungkin akan disentuh, dan kita akan melihat juga inisiatif-inisiatif lain yang akan dibentangkan oleh kerajaan untuk mendapatkan pendapatan kepada kerajaan. Kalau dulu GST diperkenalkan untuk menambah pendapatan negara, mungkinkah juga ura-ura yang mengatakan, cakap-cakap yang mengatakan ada peningkatan GST? Kalau kita lihat daripada pihak sebelah sana juga banyak rancak mengatakan akan ada kenaikan pada GST. Tapi mungkin semuanya serba kemungkinan untuk hari Jumaat ini. Jadi kita nantikan saja, dan esok insya-Allah kita akan bersama lagi dalam Prabajet ini bersama Syed Munawar, dan pastinya pembentangan pada hari Jumaat pukul 3 petang dan juga analisis bajet pada sebelah malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jadi terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih juga kepada kaki tangan yang terus daripada awal tadi terus berada bersama kami di sini. Dengan itu kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.